Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Wa ba'du fa in ahsanal hadis kitabullah, sungguhnya sebaik kataan kitab Allah. Wa ahsanal hadis hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik tunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khabar semua boleh dengar? Ya. Minta maaf tadi saya solat pun terpaksa atas kerusi. Saya cedera kaki sikit. Aduh, tak apalah. InsyaAllah saya akan sampaikan, nak kata kuliah pun boleh, tazkirah pun boleh, ceramah, tak kisahlah apapun. Satu tajuk yang sangat menarik, iaitu bagaimana Islam menghadapi satu golongan. Golongan yang diistilahkan zaman moden ni, atheist. Atheist tu apa? Kalau bahasa Arab disebut mulhid, atau tengah kitab Arab ni disebut dahri. Kalau kitab Arab yang lama-lama 700-800 tahun dulu disebut dahri. Kalau kitab ke belakang sikit disebut mulhid. Apa benda tu? Golongan yang tak percaya wujudnya Tuhan, wujudnya Allah SWT. Ni termasuk dalam ajaran sesat. Dan sesat ni kan banyak. Ambil satu sudahlah. Banyak-banyak ajaran sesat ni pening kepala. Ambil apa yang dinamakan orang tak percaya wujudnya Allah SWT ataupun Tuhan ni. Kenapa tajuk ni penting, tuan-tuan? Rasa-rasa ada berapa orang tak percaya Tuhan ni? Dalam dunia ni ada berapa? 40? 4,000? 40,000? Ikut Wikipedia, ensiklopedia internet, ada 500 juta. Dalam 7 bilion penduduk dunia, 500 juta tak percaya Allah Ta'ala. Oh, dia dahsyat. Okay. Dan saya pun berapa kali jumpa dah. Tak tahu tuan-tuan mungkin pengalaman jumpa. Saya banyak kali jumpa lah. Sejak 30 tahun sampai sekarang. Memang kat mana-mana, dalam Malaysia, luar negeri, semua jumpa. Seronok. Dia nak dakwah kita, kita pun dakwah dia. Okay. Boleh saya mula? Okay. Siapa yang mengasaskan mazhab ajaran ni, agama ni? Siapa yang mengasaskan atheist? Soalan yang menarik. Sebab apa? Tak ada jawapan. Banyak orang tanya saya, Ustaz, siapa yang buat atheist ni? Tak tahu. Wallahualam. Saya tak tahu, saya kata saya tak tahu. Saya macam tu. Kalau tak tahu, saya kata saya tak tahu. Pasal apa? Memang saya tak tahu. Pasal apa saya tak tahu? Saya tak jumpa. Cari juga siapa yang mengasaskan atheist ni. Tak ada. Iblis pun pening kepala. Iblis yang kita gelar laknatullah tu pening kepala. Pasal apa? Jahat-jahat iblis dia percaya adanya Allah. Betul tak betul? Jahat-jahat iblis tu. Kita pun tahu. Dia pernah dialog dengan Allah. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau jadikan dia daripada tanah Adam, kau jadikan aku daripada api. Maknanya dia dialog dengan Allah. Bagi dia Allah Ta'ala wujud. Dan iblis ni, kita tahulah, digelar laknatullah. Jahat-jahat iblis, ada satu benda yang dia buat. Baguslah juga. Dari satu segi lah. Apa dia? Dia tak pernah minta dengan makhluk. Betul tak betul? Betul tak? Adakah contoh bila dia nak sesatkan manusia, dia minta dengan malaikat Jibril ke? Dengan malaikat Mikail ke? Tak ada. Okey, supaya jadi perantaraan antara dia dengan Tuhan. Tak ada. Dia terus minta dengan Tuhan, betul tak? Tuhan bagi tak? Bagi. Ini bagus juga. Pasal apa? Teringat Tok Guru saya dulu mengaji di Masjid Al-Azhar. Waktu soal jawab di Masjid Al-Azhar, dia bahas bab doa. Dia kata kita ni naklah minta kepada Allah Ta'ala apa-apa, minta. Jangan malu. Tiba-tiba pelajar Asia angkat tangan. Hal yumkin ni as'aluka soalan ya Syekh. Boleh tanya soalan tak? Tanya. Dia kata kita ni, orang Islam ni, tambah orang muda-muda ni, bukan tak nak minta dengan Tuhan. Malu. Pasal apa? Amal tak banyak. Dosa berlambak-lambak. Betul tak?
common sense. Orang putih kata. Malu minta Allah Ta'ala tu. Minta Tok Bomo tu. Minta ni tu. Minta ni. Minta setan. Minta hantu. Minta jin lah apa semua. Sampai bela jin lah. Khadam apa semua. Khodam-khodam. Tak nak minta dengan Tuhan. Malu. Jadi ulama Azhar. Syekh Mahmud Shaltut. Rahimahullah meninggal lah. Dia kata jahat manusia. Jahat iblis. Jahat iblis. Itu pun iblis minta dengan Tuhan. Tuhan bagi-bagi. Jadi kita nak malu apa? Manusia ni lagi kita minta, lagi dia menyampah. Betul tak? Haji minta RM5. Haji ni kaya kat sini contoh. Bagi dapat. Saya minta 40 kali, 41. Mulut haji dah mu'amed. Ha? Kecil-kecil tak nak apa. Besar-besar menyusahkan. Mak nispu. Okay. Betul tak? Itu manusia. Allah lagi minta, lagi dia suka, lagi dia. Jadi tak pernah rugi orang minta dengan Tuhan ni. Betul tak? Kadang-kadang dia bagi terus. Dia bayar cash. Dia bagi, minta bagi. Ada orang. Seumur hidup kita ni tak pernah saya rasa. Walau kita macam mana pun. Pernah ada doa mustajab. Walau sekali. Tak tahu, sepulang lah. Itu masing-masing jawab. Ada kan? Dia bagi terus. Atau dia tak bagi terus. Dia bagi di akhirat. Ataupun dia ganti benda yang lagi baik. Atau dia tolak bala. Tak rugi. Jadi kita tak tahu pengasas siapa. Iblis pun pening. Jadi maknanya apa? Siapa atheist ni lagi teruk pada iblis. Jahat-jahat iblis percaya Tuhan tu ada. Okay. Sekarang kalau kita berhadapan dengan golongan yang tak percaya Allah Ta'ala ni, Tuhan ni, macam mana kita nak jawab? Islam adalah satu-satunya ad-din di sisi Allah Ta'ala. Islam ada jawapan. Tak ada dalam Islam ni tak ada jawapan. Saya ingat seorang tok guru. Almarhum. Tak payah sebut semua orang kenal. Pernah bila dia dialog dengan orang bukan Islam. Tok almarhum tuan guru kata, kat mana Islam ni tak bagus? Tak bagus, saya pun tak nak. Kalau ada bahagian mana Islam yang tak bagus, sila nyatakan. Kalau ya, saya pun tak nak. Kadang-kadang kita kena macam tu. Sebab apa? Kita kalau cakap Islam ni semua benda baik. Tapi bagi non-Muslim, kalau ada satu benda yang dia tak puas hati, susah. Boleh faham tak? Jadi tuan guru kata, cuba nyatakan kat mana yang kamu tak setuju dengan Islam tu. Kalau ada, saya pun tak nak. Bagus itu ilmu mantik tu. Semua senyap dalam majlis. Saya tak payah sebut lah. Jadi macam mana nak jawab orang tak percaya Allah Ta'ala ni? Kita ada dua pendekatan tuan-tuan. Pendekatan lama. Lama ni kadang-kadang lama ni evergreen. Yang lama tu lagi bagus. Kan? Dan pendekatan semasa. Kita sebut contemporary lah. InsyaAllah. Sebagai pemuka jalan kita akan bahas dua-dua. Pendekatan lama dia melibatkan seorang tokoh yang tuan-tuan sampai mati mengaji buat PhD pun tak boleh sampai ke peringkat dia. Walau tuan-tuan otak geliga macam mana sekalipun. Sorry, Assalamualaikum, zaman tu dah tak ada. Dalam sejarah Islam hanya 13 orang je yang ada macam dia tu. 13 tu majoriti buat mazhab, yang kekal 4. Apa tu? Golongan ni dianggap dalam Islam ulama yang paling tinggi keulamakannya. Istilah dia ialah mujtahid mutlak. Boleh? Kita tak payah mutlak, mujtahid pun dah alhamdulillah. Dalam dunia ni nak sampai mujtahid itu susah, tak payah mutlak. Dia ada mujtahid paling tinggi mutlak, mujtahid tarjih, mujtahid macam-macam. Okey. Mujtahid menjadilah. Ada dalam dunia ni mujtahid. Ada. Contoh boleh bagi satu nama. Hidup lagi. Belum almarhum. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia mujtahid. Tapi yang kita nak bahas ni, mujtahid paling tinggi sekali. Nama dia mujtahid mutlak. Siapa dia? Yang famous 4 orang lah. 4 buat mazhab kekal. Iaitu Imam Abu Hanifah buat mazhab Hanafi, Imam Malik buat mazhab Maliki, Imam kita Syafi'i
ha, mazhab Syafi'i kita, dan Imam Ahmad bin Hanbal, murid pada Imam Syafi'i, mazhab Hambali, masih kekal 4. Walaupun mazhab sebenarnya bukan 4, 3 belah. Mazhab Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, mazhab Zahiri, semua dah tak ada dah. Okay. Yang kita nak cakap ni ialah salah seorang daripada 3 belah orang, ketokohan dia menjawab atheist zaman dulu. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan, nama dia ialah Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Orang Kufah. Orang Iraq. Kufah ni Iraq. Nama dia Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Siapa tu? Kita tak, glamour dia Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Okay. Di India mazhab ni sekarang. Kita Asia Tenggara. Maliki Afrika. Di Arab sana lebih kurang Hambali. Okay. Semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma dalam 4 ni mazhab, cerita sikit tak apa, mazhab yang paling ringan ialah mazhab Maliki. Saya berjumpa orang Maliki apa, jumpa, oh mereka ringan, sesuai lah tempat. Mazhab Maliki contoh, buaya boleh kedarah, boleh makan. Nak dapat protein susah. Orang bukan kaya-kaya, duduk kat tepi sungai, nak tangkap ikan susah kerana banyak buaya. Jadi ulama keluarkan fatwa Maliki sana, payah sangat nak ambil ikan, makan buaya tu pun tak apa. Ada lagi satu cerita bagus. Cerita mengenai penyakit was-was. Kita ni kadang penyakit was-was ni. Saya ada kawan saya waktu mengaji, saya naik angin lah, ambil wuduk, duduk dalam bilik air setengah jam. Geram kita. Kalau mengaji tasawuf, Imam Al-Ghazali rahimahullah cukup marah dengan orang was-was ni. Dia mau lempang lah. Kita buka kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali kalau kat Asia Tenggara ni, kitab dia kita tak mengaji kecuali kita yang telah diulas. Kitab apa? Minhajul Abidin. Dengan lagi satu yang tak ada, sejarang di surau, Sirrus Salikin. Saya pun dulu sempat mengaji. Saya pun Minhajul Abidin je. Sirrus Salikin tak sempat. Mungkin tuan-tuan sempat kan. Sirrus Salikin ambil berkat je lah. Tok Guru tu dah meninggal. Jadi tunggu lagi satu, dia mengajar Minhajul Abidin. Alhamdulillah, syukur mengaji juga Imam Ghazali punya ilmu. Jadi Imam Ghazali pantang dia orang wah ni. Jadi nak cerita keringanan mazhab Maliki ni ialah, satu hari ada seorang mazhab Maliki ni, dia kena penyakit was-was. Sampai waktu solat pergi masjid ke surau ke, dia susah hati. Matilah aku tak boleh solat ni. Pasal apa? Ni nak pergi kat surau atau masjid tu terpaksa lalu tempat yang banyak tai kambing apa semua. Aku kalau pijak ni matilah kena najis. Lebih kurang macam tu. Boleh faham? Takut merecik lah, terbang lah sana sini. Tapi dia pergi dah juga. Pergi sampai kat masjid, dia pimai-pimai tu, pusing sana, patah balik sana, patah balik sini. Tiba-tiba ternampak oleh ulama besar mazhab Maliki yang merupakan Ahlul Bait, keturunan Rasulullah SAW. Nama dia saya tak ingat, apa benda Habib pun dah. Minta maaf terlupa. Dia tengok, dia senyum, dia kata, mari kita solat. Lalu yang sakit apa wah-wah ni, imam. Okey, saya bukan tak nak solat tuan. Saya ni penyakit was-was. Ringkas cerita, tak apalah. Kami solat dulu, lepas tu jumpa saya. Habis solat, jumpalah ulama besar mazhab Maliki. Macam inilah. Baik. Sekarang kamu nampak tak kat ujung tu apa benda? Tengok. Itu tai unta. Baik, kamu solat atas tai unta tu. Imam, saya kata solat. Dosa saya tanggung. Solat. Dia pun Allahu Akbar. Faham lah. Solat lah atas tai unta tu. Assalamualaikum semua. Macam mana solat saya, Imam? Okey. Tahu tak kamu? Solat kamu sah.
Dalam mazhab Maliki, kotoran najis binatang ternakan tak najis. Boleh faham tak? Hilang wah-wah dia. Sebab wah-wah ni nak hilang apa? Ilmu. Itu mazhab Maliki lah. Kita mazhab Syafi'i ada pendekatan nak hilangkan wah-wah tu. Buka kitab Imam Ghazali jumpa. Imam Ghazali marah-marah, dia bagi petua. Baik. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi ni ada kitab khas dia debat dengan atheist. Saya tu guru bagi saya ambil kan. Jadi kita baca lebih 28 soalan. Kitab tu pun jadi tebal. Pasal apa? Ulama syarah lagi. Tebal ada 28 soalan. Daripada soalan pertama sampai ke soalan 28. Baik. Macam mana boleh berdebat ni? Ada cerita. Cerita pun ada beberapa apa, orang kata apa, ada macam-macam cerita macam mana boleh debat ni. Senang. Tak maaf saya bahasa utara tu biasa. Sini cakap bahasa apa? Jawa. Saya ingat tu saya siji dulu tu papat Melayu bodoh Jawa dapat. Dapat apa? Kodiam. Saya Jawa Batu Pahat. Ingat lagi saya ada orang Batu Pahat sini. Tak maaf melawak. Apa nama? Versi yang pertama. Ni bagus ni. Versi yang pertama dia melibatkan khalifah Islam pada masa tu, iaitu Yazid bin Muawiyah radhiyallahu an. Kita bila sebut radhiyallahu an, kita tahu itu adalah sahabat. Boleh faham? Sahabat radhiyallahu an. Sama ada anhu, anha. Anhu lelaki, anha perempuan. Sayyidina Muawiyah. Sedih. Dekat Malaysia ni berapa orang nama Muawiyah? Tapi nama Ali, Fatimah, Kacik Ali, tongkat Ali, Kacik Fatimah lah. Jampi, kampung saya berkat doa baginda Ali, Siti Fatimah. Berkat doa Abu Bakar, Aisyah kan tak ada. Tak? Jadi jarang orang letak nama Muawiyah radhiyallahu an. Sedih. Padahal jasa dia banyak. Bila dikaji pasal apa? Ini pengaruh. Kadang-kadang tak boleh. Itulah. Kadang Syiah ni susah juga. Tapi ada. Kawan saya seorang nama Muawiyah. Jadi Yazid anak Muawiyah radhiyallahu an. Jadi khalifah. Satu ketika datang rombongan duta daripada Rom. Rom kalau zaman dulu dalam sejarah Islam merujuk pada kerajaan Byzantine. Jadi datang utusan Byzantine, utus hadiah, salam semua. Okey. Kemudian kata duta tu, tuanku, di negara tuanku ni ada tak ulama yang boleh dialog dengan saya? Saya ni tak percaya Tuhan. Jadi ada tak sesiapa di kalangan ulama-ulama tuan ni, ulama Islam ni yang boleh debat dengan saya? Kalau kalah, saya masuk Islam. Bila dengar saja, kapal Yazid kata, ada. Tapi hari ni dia tak ada. Datang besok, pukul 10. Saya buat timing lah, lebih kurang pukul 10. Kitab tak cakap 10, kitab cakap berapa tak ingat, senang faham lah, pukul 10. Esok pukul 10, datanglah duta tu. Tiba-tiba ulama yang dikatakan nak berdebat dengan dia tu tak datang lagi. Ulama tu siapa dia? Imam Hanafi tadilah. Waktu tu umur dia belasan tahun. Umur belah, dah jadi ulama besar. Kita umur belah buat apa? Main Mobile Legend. Jadi taklah ada yang bagus. Dia datang lambat, katakan 10.30. Jadi duta, kenapa lambat? Minta maaf, saya bukan sengaja lambat. Fahamlah, saya duduk di sebelah sungai Dajlah. Nak mari ke sini, okey, bukan senang, kena naik kapal. Bakhirah.
kapal. Safinah, kapal juga. Tapi kapal tu tak datang-datang. Saya tunggulah dah janji. Islam ni pengguna pegang pada janji. Tunggu tak sampai-sampai. Tiba-tiba daripada langit jatuh sebatang kayu. Daripada langit sebatang kayu jatuh di tengah-tengah sungai Dajlah tu. Bukan saja kayu jatuh, tak semena-mena daripada mana tak tahu datangnya paku, datangnya hammer kita panggil apa? Tukul dengan segala macam jenis peralatan pertukangan semuanya datang. Tak semena-mena datang. Bukan saja datang, maka tiba-tiba berlakulah tanpa siapa-siapa dia gerak sana sini. Jadilah sebuah kapal kat depan tengah-tengah laut tu. Saya tengok, kapal. Dan kapal tu bukan saja tengah laut, dia tiba-tiba boleh berlayar sampai pada saya. Saya pun naik, alhamdulillah sampai, minta maaf lambat. Terkejut duta tu. Mengadu pada khalifah. Apa ni tuan? Apa ni tuanku? Ni tengok ni apa benda nak debat dengan saya ni? Ni siapa? Pahuan Majnun. Gila ni, siapa ni? Lalu jawab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, saya lagi gila. Kamu kata saya gila? Kamu jahilun murakkabun lagi. Atau jahilun murakkabun. Ngaji kitab Bidayatul Hidayah Tauhid, jumpalah jahil basit, jahil murakkab. Baik, memang dumb and dumber. Memang sejahil-jahilnya. Pasal apa? Yalah, kamu tak boleh terima kapal ada dengan sendiri. Tapi kamu dan sekutu-sekutu kamu, kawan-kawan kamu, yang seangkatan, satu kebjat dengan kamu, boleh terima alam tujuh langit, langit dan bumi, segala jenis yang di bawahnya, boleh ada dengan sendiri. Faham tak? Boleh faham ke tak boleh faham? Etiah kan tak, Etiah tu tadi dia tak boleh terima kapal tu sendiri kan. Tapi dia boleh terima alam ni tanpa pencipta. Jadi siapa yang lagi teruk? Ini tak mula debat lagi. Itu satu versi. Versi kedua, dia bukan melibatkan khalifah. Dia melibatkan guru pada Imam Abu Hanifah ni. Nama dia ialah Syekh Hamad bin Salman rahimahullah. Mana Syekh Hamad bin Salman satu ketika dia duduk atas beranda rumah, tangga rumah. Imam Abu Hanifah datang ziarah jumpa tok guru dia. Dia tengok tuan guru tengah duduk atas tangga. Dia bagi assalamualaikum tuan guru. Saya tengok tuan guru duduk depan tangga ni pasal apa? Termenung pula tu. Jadi tuan guru dia kata, ya Nu'man. Nu'man ialah nama bagi Abu Hanifah. Sebelum tu saya kena cerita supaya lagi mudah faham. Sebelum peristiwa Imam Abu Hanifah jumpa tuan guru, ada peristiwa besar berlaku di Baghdad, di negara Iraq tu, iaitu kegemparan kepada umat Islam. Pasal apa? Atheist, duta tadi tu datang dan berdebat dengan ulama-ulama. Semua ulama kalah. Ulama-ulama yang kalah tu yang tak pakai ilmu mantik. Dia orang tak mengaji mantik, matilah. Mantik ni ilmu logik. Dengan atheist ni kena pakai logik. Boleh faham tak? Sebab tu logik tu penting dalam Islam. Tapi ulama yang duduk di tempat tu mereka tak nak pakai logik. Yang pakai logik antaranya adalah guru Imam Abu Hanifah tadi. Sampai ilmu logik tu dapat pada muridnya itulah Imam Abu Hanifah. Jadi gurunya tu bagi tahu pada murid dia, saya semalam mimpi. Dalam mimpi tu saya masuk sebuah kebun. Dalam kebun tu ada banyak pokok-pokok buah-buahan. Tiba-tiba muncul seekor babi. Khinzir, babi. Babi ni terdarah habis semua yang ada dalam kebun tu. Pokok semua habis, tinggal satu saja pokok di depan tu. Okey. Babi tu pun makan pokok tu,
tinggal tunggu kayu. Tunggu tu pun dia nak makan, tiba-tiba tunggu tu terbelah. Keluar seekor rimau, rimau tangkap babi tu. Saya pun jaga. Jadi saya tengah fikir, apa takbir mimpi ni? Boleh faham tak tuan-tuan? Jangan main-main mimpi. Mimpi kalau mengaji hadis, Nabi tak ada, para nabi, para rasul tak ada, alaihi wassalatu wassalam, Rasulullah khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. Tapi dalam hadis yang sahih dia kata apa? Mimpi yang baik, ru'yah as-salihah 1/46 dari bahagian kenabian. Tapi kita mimpi apa? Pontianak. Ni orang yang baik, mereka mimpi, dan mimpi tu boleh ditakbir. Sampai ada kitab takbir mimpi oleh Ibnu Sirin. Okay? Dan ulama-ulama yang lain lah. Antara tokoh yang pakar tafsir mimpi ialah Imam Abu Hanifah. Tapi kitab tafsir mimpi dia tak ada. Cuma nak tahu, ialah bila baca kitab ni, kitab tu adalah dia selit takbir mimpi yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah. Kita pun dapatlah ilmu mimpi, faham? Okay. Kalau kita macam mana nak takbir mimpi tadi tu? Tahu tak? Imam Abu Hanifah kata, biar saya takbir. Guru kata, takbir ya Nu'man. Imam Abu Hanifah, sila tafsir. Kata Abu Hanifah, kebun itu adalah agama Islam. Tengok. Pokok-pokok yang banyak tu ialah alim ulama. Babi tu atheist tu. Okay. Dia makan semua tu menunjukkan ulama-ulama yang kalah. Tinggal tunggul ialah tok guru lah. Tiba-tiba tunggul tu terbelah, keluar seekor rimau tangkap babi. Rimau tu ialah saya. Jadi biarlah saya yang berdebat dengan atheist tu. Tengok, pandai tak ada takbir mimpi. Kita kadang-kadang mimpi bukan dalil agama. Itu kena betul-betul nanti jadi alqam pula. Cuma mimpi ni kadang-kadang kita hanya ambil sebagai pengiktibaran, bolehlah kan. Siapa mimpi terjun daripada tempat tinggi, ada maksud dia. Siapa mimpi naik ke atas mimbar, ada maksud dia kan. Siapa kadang-kadang kan. Tentu tanyalah orang pakar-pakar mimpi. Almarhum Datuk Harundin pandai. Okey, mana kita tadi? Sekarang baru mula perdebatan. 28 soalan. Saya 2-3 boleh lah. Saya ambil yang ada kena-mena dengan kita, dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Persoalan ketuhanan dan seumpama dengannya lah, bagus. Boleh lah tuan-tuan? Boleh? Okay. Round 1. Pusingan pertama. Atheist tanya Imam Hanafi. Imam. Bila baca kitab dia tulis imam, bukan imam solat. Imam mazhab. Ulama besar mazhab. Hal ra'aita rabbaka. Hal ra'aita rabbaka. Adakah Tuhan melihat Tuhan? Tuhan ada lihat Tuhan tak? Kata Tuhan tu ada. Dia kata, kalau Tuhan tu ada, awak lihat tak Tuhan? Hal ra'aita rabbaka. Soalan ni pernah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu an ketika Rasulullah Isra' dan Mi'raj. Hal ra'aita rabbaka ya Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, lihat Allah lah bila naik langit. Itu bagus punya lah. Tapi atheist ni, okay, dia tanya juga soalan yang sama. Tapi dia nak sindir lah. Sebab atheist tak percaya Tuhan. Jadi dia katakan Tuhan tu ada lihat dah. Haji, lihat Allah. Apa jawab Imam Abu Hanifah? Subhana Rabbi la tudrikuhul absar. Maha suci Tuhanku, la tudrikuhul absar. La tudrikuhul absar ni ialah ayat Quran. Saya ingat dulu, saya mengaji dengan Tuan Guru Haji Arsyad Al-Banjari. Kitab, apa nama kitab? Banjar. Dia ni
bila dia mengajar kita tahu kitab Aqidatul Najin lah. Itu kitab tauhid. Jadi dia selit dengan padilat Quran. Jadi saya ingat pasal apa? Kerana dia bagi ayat la tudrikul absar. Dia kata hampa ni, saya orang utara. Hampa ni kalau dalam keadaan apa terdesak, okey, tak tahu apa nak jadi, okey, bahaya, okey, ada musuh kat depan, macam mana? Apa bacalah ayat ni. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, dengan faham. Insya-Allah musuh tu tak nampak. Ni orang zaman Jepun dulu Okey, kita pernah ambil tu dia. Tapi tak pernah buat tak pernah buat. Tapi sajalah catat. Nak jumpa ulama-ulama yang macam tu susah. Okay. La tudrikul absar. Okay. Maha Suci Tuhanku, la, tidaklah ia dapat dilihat. Sedangkan dia melihat segala-galanya. Makna yang paling faham. Okay. Allah tak dapat dicapai dengan penglihatan, tapi Allah maha melihat segala-galanya. La tudrikuhul absar. Makna yang paling mudah. Timbul persoalan. Etias pernah jumpa saya di Kuala Lumpur, di KL. Dia tanya saya, pasal apa Tuhan tak boleh dilihat? Kata Tuhan ada, tak apalah. Pasal apa Tuhan ni tak boleh dilihat? Macam mana nak jawab? Siapa boleh jawab? Bila kita duduk mengaji dulu, ingat tuan-tuan guru bagi jawapan. Okay? Antaranya, pasal apa tak boleh lihat Tuhan? Okay. Itu dinding. Sebelum nak jawab. Belakang dinding tu saya nampak tak? Itu dinding tu warna putih. Belakang tu saya nampak tak? Tak nampak. Pasal apa ada dinding lah. Pasal apa tak boleh nampak? Ada hijab dinding tu. Boleh faham? Oleh kerana ada hijab, saya tak nampak lah. Sama juga. Pasal apa tak boleh lihat Tuhan? Kerana ada hijab. Antara kita dengan Allah ada hijab. Sebagaimana Rasulullah SAW, bila para sahabat tanya Rasulullah dalam hadis yang sahih, hal ra'aita rabbaka ya Rasulullah? Ya Allah. Bila Isra' tu dah, Rasulullah jawab, nurun anna arahu. Macam mana nak lihat? Ada cahaya. Maknanya apa? Antara Allah dengan hambanya, dengan para makhluk, ada hijab, iaitu halangan. Halangan itu sebagaimana dalam satu hadis ialah cahaya. Ada hadis yang lain, api. Sebagaimana bila Nabi Musa minta nak lihat Allah, Allah hanya buka hijab dia, salah satu daripada hijab yang jumlah dia 100 berdasarkan hadis, menyebabkan bukit Tursina sama rata dengan bumi. Wa qala Nabi Musa apa jadi dengan dia? Sa'iqah, pingsan. Boleh faham tak? Jadi tak boleh dilihat Allah, Tuhan tak boleh dilihat kerana ada hijab. Itu jawapan sebahagian para ulama. Jawapan semasa oleh para ulama semasa pula, dia ada cara lain. Bagus kita tambahlah ilmu. Okey, senang je. Bagi contoh, saya pun bagi contoh juga. Baik, depan saya ni ada meja. Saya boleh lihat meja tak? Boleh. Meja boleh lihat saya? Tak boleh. Pasal apa meja tak boleh lihat saya? Saya tak bagi deria pada dia untuk lihat saya. Dia tak boleh lihat. Sama juga. Pasal apa tak boleh lihat Tuhan? Tuhan tak bagi kita satu deria khas nak lihat dia. Nak tunggu akhirat nanti, bolehlah lihat Allah. Tuhan bagi deria khas. Boleh faham tak? Itu akhirat nanti. Akhirat, orang yang beriman boleh lihat Allah Ta'ala di syurga. Nikmat paling tinggi di syurga ialah lihat Allah SWT. Yang ketiga, ini ulama Arab jawab. Syekhul Azhar. Syekh Hasanain bukan Syekhul Azhar. Dia bawah sikit daripada Syekhul Azhar. Mufti Mesir, Hasanain Makhluf. Dia kata Tuhan ni tak boleh dilihat. Falsafah sikit, tapi orang boleh faham kot. Tak boleh lihat Tuhan kerana Tuhan ni di luar daripada masa. Di luar daripada ruang dan di luar pada jisim. Ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kan? Maha suci Tuhan daripada masa, ruang dan jisim. Okey, maknanya saya ulang balik.
Tuhan tak boleh dilihat kerana dia di luar daripada masa. Masa tu apa? Past tense, present tense, future tense. Kita tiga-tiga kan? Masa lepas, masa sekarang saya di Surau Haji Maksum. Saya present tense lah. Esok saya wallahualam kat mana? Tak tahu. Jadi saya melalui masa. Allah Maha suci daripada Allah melalui masa. Macam mana kita yang melalui masa nak lihat yang tidak melalui masa? Allah luar daripada ruang. Ruang ni apa benda? Ingat balik tauhid. Ruang macam saya. Ruang saya, tinggi saya 5 kaki berapa tak tahu. Ruang saya lah. Lebih pada tu bukan. Ruang Tuan di situ. Tuan di situ. Tuan di situ. Boleh faham tak? Lebih pada tu bukan. Allah SWT tidak ada had bagi kebesarannya. Dan Tuhan, kata ulama Al-Azhar ni, asalnya makhluk luar daripada jisim. Jisim tu benda. Boleh faham? Jisim benda. Benda pula ada dua. Benda halus, benda kasar. Benda kasar semua faham. Benda halus itu apa? Benda halus ni, dia mungkin halus, memang halus, tapi boleh nampak. Pakai teleskop, pakai mikroskop, pakai elektron mikroskop, bakteria, virus, COVID-19. Pakai, tu boleh nampak. Halus tu, tapi boleh nampak. Ada halus yang tak boleh nampak. Apa dia? Jin. Siapa kata boleh nampak jin memang penipu. Hanya boleh nampak jelmaan dia aja. Jin tu halus. Tapi sebagaimana kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah dalam kitabnya Kashful Hijab Warran. Abdul Wahab Asy-Sya'rani tokoh mazhab kita Syafi'i, tokoh tasawuf, mengajar di Masjidil Haram, antara murid dia jin. Jin. Jadi murid-murid dia mengaji dengan dia. Lalu dia tanya, dia tak nampak rupa asal lah. Jin tu dah jelma. Dia kata, kamu nampak malaikat tak? Jin kata, kami pun tak nampak malaikat. Maknanya malaikat, jin, bagi jin-jin pun ada raqib wa atid. Boleh faham tak? Maknanya yang paling gaib dalam semua makhluk yang tak nampak ialah malaikat. Jin pun tak nampak malaikat. Cakap ni boleh ikut kah? Boleh lah. Ikut saya cakap seorang-seorang. Atheist masuk isyak lah. Belum. Tanya, sambung soalan. Illam yaktakun ra'aitahu fakaifa subita annahu mawjud. Kalau sekiranya engkau tak boleh lihat Tuhan, macam mana nak pasti dia ada? Kalau Tuhan tak boleh lihat Allah, macam mana nak pasti Allah ada tu? Dia atheist ni, akidah mereka antaranya ialah apa saja wujud boleh dipastikan kebenaran ada sekiranya dapat dibuktikan dengan panca indera. Itu adalah pegangan atheist. Saya ulang balik, atheist pegangan dia apa? Kalau pegangan kita ialah rukun iman antaranya, rukun Islam. Atheist pegangan dia apa? Pegangan dia senang je. Sesuatu tu betul kalau boleh bukti. Bukti pakai apa? Panca indera yang 6. Lihat, dengar, rasa, pegang dan apa lagi? 6 lah. Salah satu daripada 6 ni, bukti tak semestinya 6. Dapat bukti salah satu daripada 6 ni, wujudlah. Tuhan tak boleh dibukti dengan 6 ni. Dia tak ada. Macam tu lah. Jadi, timbul persoalan. Betulkah dalam dunia ni, tak payah fikir pasal Tuhan lah. Okay? Fikir pasal makhluk. Sebab ada hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dhatihi fatahlak. Fikirlah kamu apa yang Allah jadikan, jangan fikir tentang zatnya, nanti kamu binasa. Berhati-hati bab Tuhan ni.
cerita sikit. Jangan duk korek dalam-dalam sampai boleh jadi sesat. Saya jumpa orang sesat dalam bab ketuhanan ni. Masya Allah. Ada satu aliran nama martabat 7. Kalau Jawa disebut Manunggaling Kawula Gusti. Itu punya, dia mengaku Tuhan tu. Dia sampai macam tu, dia yakin sampai dia mengaku Tuhan. Saya pernah jumpa. Pasal apa? Kerana heboh, ada seseorang, dia hebat. Dia boleh bercakap dengan jin lah, dia boleh ubat orang sakit lah, dia boleh buat tu, buat ni lah. Wah, saya pun nak tahu lah apa kelebihannya. Kita pun pergi tengok, pergi ziarah. Okay. Ini ciri-ciri orang yang menganut ajaran tu. Nak kenal orang yang menganut ajaran sesat yang mengaku Tuhan ni, senang dia. Mereka tak solat. Boleh faham tak? Dah lah tak solat. Buku-buku rujukan semuanya photostat. Dah ada raja-raja. Mim ha, mim dal lah. Tak payah sebut lah. Okay. Lalu saya jumpa lah. Saya kata, betul ke? Ada kata Tuan tak solat. Dia kata memang saya tak solat. Pasal apa tak solat? Saya ni Tuhan juga. La ilaha illallah. Macam mana ni? Macam mana boleh mengaku Tuhan? Dia ceritalah. Tengok. Betul tak Ustaz? Yang ada mula-mula Allah je. Saya kata betul. Betul tak? Allah menjadikan segala-galanya bila Allah kata kun fayakun. Saya kata okey, tak ada masalah, betul. Allah kata kun fayakun lah, jadilah. Dari mana datangnya jadi-jadilah ni? Langit, bumi, bukit, buga, gunung, mana masuk manusia ni? Hakikat yang ada Tuhannya. Jadi kami faham daripada Tuhan lah. Keluarlah antaranya kita ni. Jadi kita ni dari dia, dari Tuhan. Sebahagian daripada Tuhan juga. Yang dah jadi makhluk. Jadi kita ni ialah Allah yang baharu, kata dia. La ilaha illallah. Jadi saya ni Allah juga, dia kata. Allah yang baharu lah. Bukan yang wajibal wujud. Jadi takkan Allah nak sembah Allah. Sebab tu saya tak solat. Ini ajaran martabat 7. Sesat. Syat. Berhati-hati. Alamak, kat mana kita tadi? Okay. Jadi balik-balik. Boleh sikit lagi? Atheist ni, pegangan dia, semua kena bukti lah. Tapi sebagaimana saya kata tadi, betul ke? Apa saja urusan makhluk ni, okay, nak pastikan betul, boleh bukti. Kena ada bukti. Salah satu daripada panca indera yang 6. Kalau tak boleh bukti, tak ada. Sebenarnya senang je. Imam Abu Hanifah jawab, hal ra'aita aklaka. Kamu lihat kebijaksanaan tak? Haji, baju hijau, ada kebijaksanaan tak? Tuan ada kebijaksanaan tak? Sedikit sebanyak. Dapat lihat tak? Tuan ada akal tak? Dapat lihat tak? Dapat lihat akal? Habis tak ada akal? Nak minta maaf melawak. Imam Abu Hanifah lah. Hal ra'aita aklaka. Dapat lihat akal tak? Atau kebijaksanaan? La, kata atheist. A'akilun anta amajnun. Jadi kau ni ada akal ke gila? Akilun ana. Saya ada akal. Aina huwa. Mana akal itu? Tunjuk. Senyap atheist. Tak boleh tunjuk. Okay, terbukti ada. Paling mudah di dunia ni tak payah pakai panca indera. Tak boleh bukti. Tapi ada. Apa dia? Kebijaksanaan. Boleh rasa kebijaksanaan? Mana boleh? Boleh pegang? Tak boleh. Boleh sentuh? Tak boleh. Betul tak? Tapi ada tak? Boleh lihat? Tak boleh. Ada tak? Ada. Hanya lihat otak. Kebijaksanaan tak boleh. Tapi wujud. Itu baru makhluk. Belum Tuhan. Okey, lagi satu. Ni bagus sebab kait dengan akidah ahli sunnah wal jamaah sikit lagi ya. Fi ayyi makanin rabbuka mawjud. Nak tanya ni, Abu Hanifah nak tanya ni. Kalau Tuhan tu ada, dia dekat mana? Dia duduk kat mana? Kalau Allah SWT tu ada, dia duduk kat mana? Fi ayyi makanin rabbuka mawjudun. Dekat mana Tuhan tu ada? Kalau dia ada, dia duduk kat mana? Kat mana tempat
Dia nak juga tanya soalan macam tu. Ni bagus ni. Ha. Jawab Imam Abu Hanifah, inilah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah mawjudun bila makanin. Allah Ta'ala wujud, tidak bertempat. Boleh faham? Itu akidah Ahli Sunnah. Tuhan tak bertempat. Ha. Boleh? Boleh? Tuhan tak ada tempat tau. Yang tempat ni makhluk. Bila tempat tu apa? Apa saja tempat lah. Dan termasuk arah. Atas ke, bawah ke, kiri ke, kanan ke, depan ke, belakang. Itu semua makhluk. Allah wujud tidak bertempat. Lalu timbul persoalan. Macam dalam Quran Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Ta'ala dah jadikan langit dan bumi. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dalam 6 jangka masa. Sumastawa 'alal arsy. Kemudian dia beristiwa di arasy. Jadi kita duk mengaji dengan tuan-tuan guru. Tuan-tuan guru kata, ayat ni, okey, nak faham ada dua pendekatan. Pendekatan pertama, iman. Sebab tu ayat Quran. Iman serah makna kepada Allah. Boleh faham? Dan Allah kata, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah beristiwa di arasy. Istiwa di arasy lah. Kita iman. Serah makna pada Tuhan dengan mempersucikan Tuhan daripada sebarang penyerupaan dengan makhluk. Itu pendekatan yang pertama. Boleh faham? Iman je. Dan ada ayat-ayat dalam Quran yang lain kita ambil pendekatan macam ni. Contoh, Alif Lam Mim. Apa makna? Tak tahu. Alif Lam Ra. Apa makna? Tak tahu. Kan? Sama juga Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Pendekatan kedua ialah takwil. Takwil. Antara takwil Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa ialah istiwa bermakna istaula. Makna istiwa, menguasai. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, kemudian dia menguasai arasy. Arasy tu singgah sana. Pasal apa kita mengaji tauhid? Betul atau tak betul? Maha suci Tuhan dari bergantung dengan makhluknya. Kan? Arasy tu makhluk. Jadi tak boleh kata Tuhan jadikan langit bumi, kemudian bersemayam di atas arasy. Arasy tu makhluk. Itu pendekatan yang kedua. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar tu. Ke ada time limit ke tak ni? Walaupun sebenarnya banyak lagi, saya rasa sekadar itu pun mencukupi. Kalau ada siapa-siapa yang nak tanya soalan, silakan. Setiap ujian pasti ada hikmah. Saya tak berani nak kata pasti tu. Okay? Setiap ujiannya. Tapi kalau kita kata mesti pada hikmah, tapi kadang-kadang kita tak tahu hikmah tu apa. Hikmat dengan hikmah. Sama aja. Jangan faham hikmat tu ilmu hikmat. Hikmah ialah kebijaksanaan. Dia ada banyak masuk hikmah tu. Yang lagi satu ilmu hikmat. Itu lain, itu ilmu yang mencari adat. Boleh ya? Okey, soalan? Jadi, kejap. Berbalik tadi pada Tuhan tak bertempat ni, ada timbul satu persoalan kadang orang salah. Bila kata Tuhan tak bertempat, okay, kita juga tak boleh kata Tuhan di mana-mana. Okay, pasal apa? Di mana-mana pun tempat. Di mana-mana? Mana-mana? Atas, bawah, kiri, kanan, sana, sini. Boleh faham? Di mana-mana pun tempat. Jadi yang betulnya macam mana? Tuhan tak bertempat. Habis cerita, senang. Okay, soalan apa nak tanya? Itu minum-minum nanti boleh lah. Kopi-kopi ke? Soalan.
Dia menarik macam lepas ni dia tanya contoh nak tanyalah kalau Tuhan tu ada sekarang dia buat apa? Dia boleh tanya Tuhan tu kalau ada dia buat apa? Nak menunjukkan Imam Abu Hanifah tu begitu geliga otak. Dia kata nak jawab nanti dulu. Okey, saya duduk bawah, kamu duduk kat atas. Bagi saya naik atas, kamu duduk kat bawah. Pasal apa? Saya nak semua orang dengar. Dulu tak ada mikrofon. Jadi nak bagi semua orang dengar, kena naik atas. Boleh faham tak? Jadi Imam Abu Hanifah naik atas, etis tu turun bawah. Imam Abu Hanifah jerit kuat-kuat. Kalau kamu nak tahu Tuhan buat apa sekarang, sebab kamu tanya sekarang, dia turunkan kamu daripada bawah, daripada atas ke bawah, naik ke aku daripada bawah ke atas. Tengok tu jawapan. Dahsyat. Okey, soalan silakan. Lain kali kita dengar Imam Syafi'i pula. Imam Syafi'i dia debat dengan Kristian. Oh no. Sebab kita mazhab Syafi'i, kita dengar Imam Syafi'i pula. Okey, ada soalan? Sila. Satu, dua sebelum kita. Tanyalah apa pun. Hah? Semua mazhab tak boleh kentut. Habis cerita. Senang faham. Sedawa lain bukan kentut. Wallahu alam. Sedawa lain, kentut lain. Tapi tak apalah, kita ikutlah mazhab Syafi'i, kita senang. Siapa? Siapa tu? Nur Aiman, seorang sahabat. Oh, saya tahu sahabat tu. No. Oh, saya pun wallahu alam, saya tak tahu yang. Saya pernah dengar cerita tapi masalah yang mana wafat dulu saya tak tahu. Tak tahu, saya minta maaf lah, tak tahu. Bagus tu. Wallahu alam, tak tahu. Wallahu alam. Okey, saya rasa cukup dulu sekadar tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammad khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli salatan kamilah, ya Allah berikanlah rahmat yang sempurna ke atas Nabi wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammad, dan kesejahteraan yang sempurna ke atas Nabi allazi tanhallu bil uqadu, dengan berkat selawat ke atas baginda akan terhurai segala simpulan, wa tanfariju bihil kurabu, hilang segala kesusahan, wa tuqda bil hawaiju, mendatangkan segala hajat, wa tunalu bihir raghaibu, dan segala maksud, wa husnul khawatimi, mudah-mudahan kami sekalian mati dalam keadaan yang baik, wa yustasqal ghamamu biwajhil karim, sekiranya terjadinya kemarau di sebuah tempat, maka dengan berkat selawat ke atas baginda akan menurunkan hujan, wa ala alihi wa sahbihi, bertujuan rahmat dan kesejahteraan yang sempurna ke atas keluarga baginda dan sekalian para sahabat, fi kulli lamhatin, sebanyak kelipan mata, wa nafasin, tarikan nafas, bi adadi kulli ma'lumin laka, dan pada segenap bilangan diketahui olehmu. Sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Allah minkum. Oh, lupa, ada beberapa buku, nanti siapa-siapa nak tengok boleh tengok kat belakang. Kalau nak berdakwah pada orang Kristian, ada buku ni. Soalan-soalan orang bukan Islam, buku ni. Yang ni akhlak Rasulullah SAW. Bagus kalau ada kawan-kawan non-Muslim, boleh hadiah. Jadi boleh tengok, ada sikit je lagi. Mungkin sana kah saya tak tahu. Ada sahabat saya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas jemputan. InsyaAllah lain kali kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.